Aduh, dah lambat ni. Doti call. Hello. Doti. Fad, kat mana lambatnya kau? Kita dah nak live dah ni. Afan dah sampai ni dekat depan lift. Kejap, tunggu. Okey. Cepat sikit. Semua orang dah tunggu. Okey, bye. Lambat. Hush, murahnya. Handbag ni baru RM2,500. Okay, add to cart. Handphone ni tambah lagi lah. Handphone ni. Hello. Hello. Assalamualaikum. Salam. Shopping online, add to cart lah, handphone lah. Buat apa tu? Ni shopping lah. Murah tau sekarang ni. Tengah sale. Harga daripada RM5,000 jadi RM3,000 jadi RM2,000. Lepas tu sekarang ni mudah kalau shopping online. Kita boleh shopping dulu, bayar kemudian. Kita ada boleh guna credit card, kita ada application SPayLater, Atomy, macam-macam lagi. Macam-macam Fad, zaman sekarang ni kita gaya kena A, gaya kena fabulous, gorgeous. Yang penting gaya. Yang penting gaya. Yeah. Mari tengok apa yang bergaya sangat ni. Ni tengok. Sale apa? Ni Doti dok beli jam harga RM1,200. Mana? Murah lah tu. Apa murah RM1,200 tu mahal? Berapa banyak yang awak nak beli jamnya? Okey, macam ni. Dah lalang beli jam mahal ni, apa kata awak bayar hutang saya dulu, lepas tu awak nak shopping jam ke, handbag ke, itu lantak awak. Bayar hutang saya dulu. Hutang? Hutang. Bila? Apa dah bila? Don't call. Hello? Job? Confirm job ni bayar hutang. Inilah dia. Hutang tak nak bayar, tapi nak bergaya. Payment saya sehari RM5,000. Nak bayar hutang. Kalau tinggal rumah sewa tapi beli kereta mewah, amboi. Kalau mahu gaji besar tapi bayar sambil lewat, amboi. Sorry, tober pula. Sebenarnya Kak Kepo ni nak cerita pasal duit dan juga orang muda. Ini adalah topik sembang wanita pada tahun pada minggu ini. Alright, okay. Sebenarnya Kak Kepo ni nak cerita sikit dengan korang. Berdasarkan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan 85,000 orang yang dimufliskan adalah mereka yang berusia 25 tahun ke bawah. Sebab apa? Sebab mereka ini mempunyai hutang yang sangat-sangat banyak. Kau bayangkan, loan bank sana, loan bank sini. ASB tak bayar, itu tak bayar. Actually Kak Kepo pun ada seorang kawan juga, sama lebih kurang je dia punya perangai. Kenapa tak nak sewa rumah murah-murah? Lifestyle. I beli lifestyle. Rumah besar, barang tak ada dalam rumah. Kerana itulah kenapa benda ni kita kena trust. Kita kena what something to do. Macam Kak Kepo, usia dah tua. Lanjutlah. Sedih. Tapi Kak Kepo ada emas. Kak Kepo duit banyak. Tapi sebenarnya topik ni kita nak cerita detail lagi dengan Afad dan juga Doti. Tapi benda tu kan berlaku dalam sampai tahun 2019. Maksudnya kalau tahun 2019 ada sampai tahun 2019 ada 85,000. Kalau dah berapa? Mesti lagi banyak. Afad dengan Doti kat sebelah kan? Studio sebelah kan? Nak tanya diorang kejap lah. Afad, Doti, apa jadi dengan kawan ni yang kau cakap hari tu? Okey ke tak okey? Ramainya yang muflis pada waktu tubuh yang muda kan? Kesian Itulah kalau berbelanja tak beringat. Lain kali ukur baju di badan sendiri. Sebenarnya nak pesan untuk Doti jugalah. Kan, kita ukur baju badan sendiri, tak payahlah nak duk beli jam apa semua tu ya. Jadi berlaku. Tapi itulah, kita takutlah orang sekarang ni yang mungkin duit tak mencukupi dekat dalam akaun bank, tapi mereka ni nak hidup mewah, nak bergaya.
terlalu mengikut trend, mengikut orang-orang lain dekat social media yang menunjukkan kemewahan tu, dia tak mampu tapi dia nak macam tu juga. Bahaya tau. Ada orang cakap apa, ikut trend kan. Tapi ikut trend tu kalau duit kita ada cukup, tak ada masalah lah kan. Betul. Okey, hari ni kita nak bercakap tentang cantik bergaya rupanya diambang papa. Kan. Jadi kita terus saja dah bersama dengan tetamu jemputan kita yang tak asing lagi kan, untuk bercakap tentang kewangan ni. Kita terus saja bersama dengan Tuan Syamsuddin Kadir, peneroda kewangan kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bagaimana melihat lakonan saya dan juga Dr. tadi tu memang situasi sebenar sekarang ni, trend dari trend ni sekarang ni? Betul, itulah realiti yang kita boleh dapat lihat daripada dulu sampai sekarang. Dulu pun ya, tapi sekarang lebih mengganas sikit. Wah, lagi ganas ya. Mungkin sekarang ni orang lebih dapat banyak duit, bantuan pun banyak kan. Kan? Tapi kan dalam bab shopping ni selalunya orang cakap perempuan lah, wanita lah yang selalu bershopping selalunya. Adakah macam ada statistik ke apa ke yang menunjukkan macam perempuan, tapi saya rasa lelaki pun sama kan Cik Syamsuddin? Kalau pengalaman saya lah selama 22 tahun ni, saya tengok kalau 10 orang, 8 tu wanita. Lemak. Lelaki 2. Ada tapi jarang lelaki. Jarang. Wanita ada juga mungkin kadang-kadang aksesori kereta, tapi trend tu dah kurang dah untuk ubah suai kereta zaman ni. Sebab kereta semua dah lelaki lebih pada kereta lah. Kan, lepas dah beli kereta, lepas tu nak make up lagi kereta. Make up, ya. Sporty dan sebagainya. Okeylah, sebagai permulaan lah untuk tajuk topik kita hari ni Tuan kan. Bagaimana Tuan melihat trend zaman sekarang ini? Mereka ni dalam keadaan yang macam, yalah, sekarang ni harga barang pun dengan ceritanya naik, subsidi pun dikurangkan, ditarik balik dan sebagainya. Tapi mereka ni masih lagi nak hidup dalam keadaan yang bergaya. Tapi walhal duit tu tak cukup pun. Kalau tengok sekarang dia akan jadi bon jangka lah. Kalau kita tengok satu, kadar perceraian tinggi. Ya, sebab setengah wanita dia bergaya tu sebab dia tak fikir mungkin satu suami ni sebenarnya kalau dia bagi yang berkahwin, right? Suami ni adalah pinjaman sampai tempoh dia ambil oleh Tuhan. Yang tu tak apa lagi. Yang tak sampai tempoh tu dia ambil oleh wanita lain. Jadi banyak kes jadi ya. Jadi dia akan menyesal masa tu je. Dia biasa yang bergaya ni biasanya akan menyesal apabila sama ada suami mati, diceraikan ataupun suami kahwin satu lagi. Yang masa tu dia akan terasa ataupun dibuang kejaya. Jadi sebab salah satunya isunya sebab tengok trend orang lain buat, tapi setengahnya dalam media sosial ni bagi saya kosmetik. Saya pernah tulis sesuatu. Saya kata apa yang orang tunjuk di media sosial ni adalah kosmetik je. Kan macam kita pakai kosmetik. Jadi ada seorang sabdi kat lawan wanita tu, dia bagi tahu betul Tuan, saya sebenarnya tunjuk happy dengan suami keluar melancur, rupanya dah bercerai 3 tahun. Dia rasa down sebab dia tak percaya dia akan diceraikan dan dia hidup dengan bergaya lah. Jadi income dia yang banyak tu memang dia bergaya betul-betul, tak ada satu aset pun atas nama dia. Cuma rezekinya apabila diceraikan, dia masih muda lagi, walaupun muda pun awal 40 tahun, jadi sempat untuk beli rumah lain. Memang suami tinggal, dia tak percaya dalam hidup dia akan diceraikan sebab dia selalu up to date dengan gaya. Ingat kan suami tak bersiap, ya, betul, make up. Ya. Sebab itu costly, cost yang sangat yang boleh menyebabkan wanita, kalau kita tengok akhir zaman ni lah, kita tengok ujung-ujung ni, kita tengok kebanyakannya memang tak ada dia. Sebab kata saya ikut statistik 60% wanita tidak ada dana persaraan, 85% wanita duduk di rumah orang tua. Dan yang satu ni, yang ni bukan isu saya tak pastilah dia bergaya tak. Ada wanita kontak saya umur 73 nak cari income biar cukup 3,000 dia kata. Umur 73 nak pergi duduk rumah rumah orang tua. Dia kata duduk dengan anak stres sebab masa muda dia tak merancang duit. Dia tak. Kalau dia ada tu, kalau dia stres duduk kan, kalau duduk dengan anak-anak kan, cucu-cucu kecil orang kita dah berumur ni mungkin tak. Betul. Tapi sebab mungkin tidak akan masa muda dulu dia tak buat keputusan yang tepat. Kalau dia ada harta, dia boleh duduk rumah sendiri. Ni menumpang rumah anak ni saya sebut yang dah berlaku lah. Tapi zaman dia tu tak adalah trend macam kita, right? Yang boleh pay later. Dulu kad kredit je. Betul. Sekarang ni tak, kita bukan pemilik kad kredit pun kita boleh pay later. Bila sebelum ni kalau macam kad kredit kita nak apply kad kredit selalunya agak susah lah sebenarnya. Tapi bila adanya macam SPay later, Atomni dan aplikasi yang lain, dia memudahkan orang untuk berhutang. Bila dia mudah kita nak gunakan dulu, dia senang lah macam nak beli barang kan. Takut boros lah pula kan, sebab kita tak boleh nak kontrol benda tu. Itu yang sampai baru
umur 20-an dah muflis Fat, kan? Jadi mengikut kajian tuan sendiri, yang muflis awal ni ketika usia muda ni, khususnya golongan wanita ke lelaki ke? Dua-dua. Lelaki kalau dia habis pun kebanyakan sama ada dia beli barang untuk wanita. Untuk girlfriend dia lah, girlfriend dia kebanyakannya. So puncanya ataupun wanita ni. peringkat pertama 5 tahun pertama perkahwinan lah. Yang selain itu ada juga muflis disebabkan melabur entah apa-apa. Kadang-kadang sebab komitmen keluarga tu tinggi kan. Sebab nak jaga gaya hidup, dia ingat dengan ambil duit personal apa dia labur. Tapi kebanyakannya memang bungkus lah. Bungkus awal lah. Yelah, nak mengikutkan trend media sosial, rumah besar, kereta nak kereta sport. Betul. Terpaksa berhutang. Orang tak tahu kan. Sebab satu lagi zaman dulu, masa zaman kad kredit saja, untuk mengelakkan orang beli secara rasuah, dia orang simpan zaman toreh bukan zaman ZAS. Toreh kan dulu kena gores. Gores macam gores kan gores. ada. Yang kad kredit tu, zaman tu dia orang akan buat simpan dalam masukkan plastik, letak dalam peti sejuk. Bekukan. So bila dia keluar tiba-tiba kan jumpa pakaian ke handphone yang nak beli ke jam ke yang 1000 lebih, dia akan tanya, sanggup tak aku balik rumah buat keluarkan ais tu, tunggu dia cair dulu baru pergi balik shopping. Itu untuk mengelakkan. Tapi zaman sekarang shopping tu dah duduk dalam bilik tidur kita. Tekan-tekan je. Ya, dalam handphone. Kan dulu kan nak keluar, alamak shopping dah tutup dah pukul 9. Sekarang shopping 24 hour dalam bilik tidur kita dengan handphone je. Sebelum tidur boleh shopping. Yes, baru anywhere. Selagi mana ada internet je, habis. Jadi peluang untuk berbelanja tu sangat mudah di zaman ni. Itu yang salah satu yang menyebabkan orang yalah tak apa. Tapi satu lagi tuan, ialah sebab kita ni dah dibelenggu dengan kad kredit dan macam-macam kemudahan yang diberikan kepada kita ni untuk kita shopping ni. Tapi ada di antara kita yang sebenarnya tidak membayar hutang terlebih dahulu sebelum nak berbelanja. Jadi bagaimana? Okey, sebab dia ada kajian kalau biasa kita dengar pakar kaunseling kan otak kiri otak kanan. Kalau pakar kewangan dia kira potong tengah je, potong ikut mana janji separuh-separuh. Dia kata separuh daripada otak manusia ni memikirkan bagaimana untuk buat hutang. Manakala separuh lagi otak manusia memikirkan bagaimana untuk tak bayar hutang. Itu yang patut tak buat tak nak bayar hutang tu dia fikir tak hutang. Dia takkan dia cari alasan untuk tak bayar. So tapi otak separuh fikir macam mana nak hutang dengan ada pelbagai teknik yang boleh pay later, memang yang tu yang orang akan grab. Benda ni kan adakah sebabkan makin maju peredaran zaman tu makin memudahkan kita berhutang? Soalan yang sangat bagus. Dia tengok atas nilai diri. Macam ada negara mana saya lupa, rakyat dia kagum dengan pasangan yang jaga ibu bapa. Macam kat Malaysia ni saya tengok rakyat Malaysia lebih kagum orang pakai kereta besar, rumah besar, dressing wow. Setengah negara dia tu, dan ada setengah negara saya lupa nama negara tu kajian, dia kagum dengan pasangan yang balik rumah. Kan lepas kerja tak ada pergi lepak kat luar. Kalau kat Malaysia mana ada benda tu. Kita kereta, rumah raya, cuba tengok raya kadang-kadang labu ci, labu air, labu sayur, labu senayam ada kat badan. Maksudnya betul tak? Kadang-kadang kalau pergi duit kahwin kita tak tahu yang mana mengantin, yang mana tetamu. Gaya lebih. So benda ni selagi mana saya rasa satulah, kalau nak ubah boleh yang muda-muda kena berkawan dengan orang yang berumur. Sebab bila berumur dia akan cerita janganlah saya dah dulu lalui lah. Kadang-kadang dia orang ni ada pemikiran yang alah beli je nanti tak merasa, tengah ada duit ni beli je. Selalunya macam tu. Dia macam kahwin lah, dia kata kan alah kahwin kan sekali je. Bagi saya tu dusta tu. Sebenarnya kahwin belum tentu sekali. Yang mati tu betul-betul sekali. Jadi kalau pay later ni bahaya. Benda-benda yang kita buat memang itu seni lah memindahkan duit. Jadi sebenarnya benda ni disediakan di dalam masyarakat kan, kemudahan ni untuk memindahkan duit pada poket kita kepada poket peniaga. Cerita tentang nak memindahkan duit ni, mungkin kita akan sentuh sikitlah berkaitan dengan pelaburan kan, dan juga kita nak bercakap tentang kita harus berbelanja mengikut kemampuan kita. Janganlah kita boros sahaja kan. Duk tengok murah macam awak tadi. Dia sudah cerita, dia mudah je. Jangan ikut orang. Jangan ikut orang. Okey, jadi kita akan tanya dekat Tuan Samsudin. Untuk waktu ini kita saksikan video ini terlebih dahulu. Setuju tak kalau sekarang ni wanita lebih confidence dengan berfashion? Bagi saya tak setuju. Because kalau boleh kita nak wanita zaman sekarang confident dengan diri sendirilah berbanding nak menghiaskan diri. Sebab diorang pun patut tahu sebab ekonomi pun makin meningkat. So they need to differentiate lah between kehendak dengan keperluan.
Untuk fashion ni, kan biasanya orang kan, okey, berjenama baru kita rasa benda tu fashion. Sebenarnya tak. Okey, pakai macam mana pun, asalkan kita ada confident kat diri, dia dah jadi macam wow, dah jadi cantik. Macam tu. Itu bergantung lah. Kalau kita berduit apa salahnya? Kita tak perlu nak ini nunjuk-nunjukkan orang tahu. Kalau kita bergaya pun orang tahu. Kalau kita bergaya tak ada duit pun orang tahu. Orang akan mengata kalau kita tak ada. Jadi fikir sendirilah. Saya suka je sokong je pasal bergaya ni. Macam contoh kan, sekarang ada yang sanggup berhutang untuk berfashion. Macam sekarang kan dah ada SPay Later, ada Atomy Buy Now Pay Later. So apa pendapat Amisha tentang orang yang macam ni? Bagi saya, selalunya saya tengok dekat social media, some people they want to buy things that they want to buy. But for me, tak value apa-apa pun because in the end, kita kalau boleh kita nak kurang berhutang lah. So pakai apa yang setakat mampu orang kata. Duit sekarang jadi isu. Ekonomi merudum apa semua kan. Dia kena tahan diri tau. Okey, simpan sikit-sikit as long benda tu tak berhutang. Daripada nanti kita tak tahu, okey, kita confident kita boleh bayar apa semua. In case apa-apa jadi, benda tu tak boleh nak bayar, kita tak boleh nak buat apa lah. So dia jadi hutang, jadi lama-lama jadi tinggi-tinggi bagi banyak. Setuju tak kalau Daya katakan social media ni antara penyumbang trend terbesar biar apa-apa asalkan bergaya di kalangan wanita. Contoh di TikTok, di Instagram. Yang tu saya agree because nowadays kalau kita tengok kat TikTok, mostly people show their image lah, macam-macam trend sekarang ni kan. But for me, kalau boleh kita tak nak mempengaruhi generasi yang muda lah. Bagi pendapat saya, benda tu ada setengah orang dia nak meluahkan rasa happy dia kan. Dia dapat benda ni, dia boleh beli benda ni kan. Tapi ada setengah orang dia rasa macam, alah cemburunya kan. Tapi benda tu macam tu lah. Dia kena tanya diri sendiri lah. Kita mampu ke tak mampu? Macam tu. Itu bergantung pada siapa kawan kita, ke mana kita pergi. Ataupun orang kita tengoklah keadaan, contohnya rumah, kenderaan yang kita pakai. Macam tu juga yang baju yang kita pakai. Orang akan nilai. Kalau baju cantik pun kita naik basikal, buat apa kan? Saya sokong je kalau kita berduit. Cantik bergaya. Rupanya di Abang Papa. Nampak je sebenarnya kan. Tapi saya bukan cakap awak. Tapi macam betul direct sangat tu. Takkan nak cakap Tuan Samsudin. Perlu dia keluarkan kan. Jadi apa yang kita mungkin boleh nampak dekat media sosial, tengok bergaya, shopping sana, shopping sini, melancong sana, melancong sini. Kita tak tahu sebenarnya adakah ianya benar ataupun sekadar lakonan, ikut hawa nafsu sahaja, ikut trend. Semua tu hutang. Hutang. Kita tak tahu, Allah. Jadi kita masih lagi bersama dengan Tuan Syamsuddin. Jadi kita nak tanyalah, fokus kita sebagai wanita ni adalah untuk wanita. Jadi bagaimana Tuan melihat wanita-wanita kita ini boleh berbelanja mengikut hawa nafsu tapi dalam keadaan terkawal supaya tidak boros, supaya tidak muflis. Okey, dia secara asas je kalau yang berkejaya mesti tak boleh lebih pada 70%. Dia nak lebih pada, tak kira ada orang suka aksesori kan. Ada orang mungkin gadget ke apa semua. Janji jangan lebih pada 70%. Untuk nak berbelanja. Berbelanja. Mana as wanita, sebab kadang-kadang wanita kata duit aku punyalah, duit suami aku punya juga. Tapi isunya apabila sebabkan macam saya kata tadi, suami ni fragile, sama ada dia meninggal, dia menceraikan kita dan sebanyak benda, ataupun kita sebagai wanita yang berdikari dan sebagainya. So jadi apa-apa memang baik lelaki baik perempuan memang 70% je yang kita boleh belanja. 7% daripada income. Daripada income. Mana kalau gaji kita 3,000, 2,100. Macam selalu saya sebut, ada orang suka rumah besar tapi kereta kecil. Boleh. Ada orang nak kereta besar, rumah kecil. Tak ada masalah. Janji jangan lebih pada 70%. 70%. Yang 30% tu? Okey, yang 30% tu adalah untuk masa depan kita dengan perlindungan. Sebab kita ni ada dua lah, sama ada dibuang kerja. Satu lagi penyakit lah. Penyakit kita takkan nak guna duit saving kita, tambah pula dah kita dah bergaya dah. Hanya mengharapkan 30%. 30% tu lah untuk membantu kita. Sebab memang betul ada benda takkan kita nak menyimpan sampai ke tua. Kita belum tentu dapat merasa tua, right? Nak juga bergaya, tapi tak apa, jangan lebih had macam kereta lah. Tak kira kereta apa yang kita pakai, mesti ada brake. Betul. Kalau tak ada brake, ke mana kita? Jadi sama, tak kira gaji berapa yang kita ada, brake tu mesti ada 70% belanja. 30 adalah 20% lebih kurang untuk masa depan kita. Maksudnya contoh kita letak dalam pelaburan apa, dividen tu. Kalau kita pandai, dia boleh bagi dividen 1,000 sebulan, pandai lagi 2,000 sebulan, jadi as a backup. Dan untuk perlindungan, sebab kita tengok sekarang kalau tengok wanita lah yang paling banyak kena penyakit seperti barah, right? Betul. Lelaki pun ada, tapi perempuan lebih banyak tempat yang dia kena. Jadi risiko lah.
Jadi dengan ada tu kita tak usik dah duit kita lain. Kalau tidak memang nak ambil duit mana? Sebab kita duit yang ada pun kita spend. So jadi hak tu kena ada. Tak kira sebab masing-masing ada keunikan dia. Even setiap wanita dia ada berbeza. Setiap isteri kat luar sana ada kata suami isteri aku ni habiskan aksesori je, handbag je. Ada yang suka emas. Ada pula kalau yang emas tu okey sikitlah sebab lala kali boleh gadai. Ataupun kalau suami tinggal pun tak apa, aku ada banyak emas. Yang tu bagi saya tindakan yang lebih bagus lah. Sebab kan sekarang walaupun kita tengok trend untuk wanita kan pelik dan kalau emas pun dia nak Panadol lah. Kan design Panadol design apa? Panadol. Apa? Saya pun design dia. Design tu betul Panadol. Design daun inai lah, apa daun kari pun ada dia. Tak sebut. Jadi sebab benda tu tak apa sebab tu bagi saya dia bergaya tapi dia masih dalam benda yang jadi aset. Ada setengah orang beli handbag. Ada kes wanita kontak saya tak jual handbag 500. Dia beli mahal lah. Dia beli sebab tak ada duit dan nak makan. Jadi di situ kita nampak yalah dia bergaya tapi dia tak ada saving lain. Maksudnya whatever yang dapat ni terutama yang cepat naik bisnes orang muda wanita yang banyak founder ni. Kalau kita tengok trend macam yang kita yang dah hidup lama sikit ni kita dah boleh tengok. Ada founder mostly lama-lama dia dah tak ada dah. Tak ada yang pakai. Awal-awal je. Yes. Jadi masa dia buat awal ni dah pindah duit dalam bentuk harta macam emas tadi tak apa. Dia nak pakai banyak tak ada masalah. Kalau tak ada emas adalah hartanah. Pak kat sana. Yang lebih tu nak enjoy lah. Jadi walaupun dia ni dia boleh survive daripada duit sewa rumah-rumah dia ataupun kedai-kedai yang dia ada. Jadi kena bijak lah sebenarnya dalam babak pengurusan kewangan kita ni. Kalau macam kalau dia punya orang tabiat dia berbelanja ni kan yang ikut trend ni, kalau dia ni makin macam dia tak insaf. Dia dah hampir muflis dia tak insaf. Lama-lama apa memberi kesan macam contoh daripada kesan kepada masyarakat, kesan kepada macam diri dia sendiri di antara kesan-kesan dia. Sebab macam benda ni bukan efek diri sendiri je saya rasa kan. Dia insaf yang kita sebut kadang-kadang dah terkena baru insaf lah. Kadang-kadang orang dah muflis ataupun dah hampir dengan muflis baru nak insaf. Tapi bagi saya lagi mana ada kesedaran masa hidup tu masih ada peluang lah untuk kita berubah. Cumanya kalau kita dah sampai dekat penghujung, sebenarnya kita sebagai rakyat kita menyusahkan negara. Sebab kita mengharapkan subsidi dan sebagainya. Jadi lebih banyak cukai dikenakan ke atas orang yang berduit. Macam ni untuk tanggung subsidi orang yang buat hutang. Tapi kalau yang tanggung subsidi orang miskin tak apa. Kan yang lifestyle ni last kali bila duit dah tak ada macam PKP kita tengok berapa ramai yang drop. Yang mana yang bergaya sebelum tu. Jadi muflis ni sebenarnya salah satu benda yang patut dielakkan lah. Dia isunya hutang lah. Kalau kita bayar later tadi, dia muflis ni biasa kalau kita belanja duit gaji RM3,000 belanja RM3,000 tak jadi muflis. Yang jadi muflis apabila ada pay later. Apa-apa bayar nanti Betul. Sebab sebenarnya bayar nanti macam kad kredit ni dia bagi kita mimpi di siang hari kita ada duit berkali-kali ganda. Itu yang sanggup tu. Macam tak habis-habis je. Ya, itu yang sanggup. Yalah, macam overlap juga kan. Overlap. Sebab kad kredit ni sebenarnya dalam masa 4 tahun dia akan jadi double. Contoh ada kes orang yang muda belum kahwin, hutang dia RM6,000 je. Dekat nak bersara, bank dah jumpa dia. Dia kena bayar RM100,000 lebih daripada hutang RM6,000 saja. Sebab RM6,000 ni 4 tahun jadi RM12,000. Lepas RM12,000, 4 tahun lagi akan jadi RM24,000. Okey. 24, 48. Dia macam api lah, kecil-kecil kawan, besar memang lawan dah. Tak selawan dah. Itulah antara kesan-kesan jangka masa pendek dan juga jangka masa yang panjang yang harus kita lihat. Jangan kita duk rasa seperti macam semuanya indah. Sebab tengok handbag lawa jam lawa indah time tu, tapi nak membayar tu kalau kita tak bayar berlipat-lipat kali ganda hutangnya kan. Okey, itu antara kesan-kesannya lah yang boleh kita lihat kalau kita ni berbelanja boros. Boleh muflis kan? Boleh muflis. Okey, saya nak tanya. Saya macam muskil lah selepas kita diisytiharkan muflis yang dibebani oleh hutang, apa jadi kat kita? Okey, yang pertama mungkin suami dah lari dah tinggalkan kita. Itu kebanyakan lah. Mungkin boleh jadi. Itu kebanyakan. Dan sebab awak yang cari pasal dulu saya dah sebut kan. Dah pesan dah. Dah pesan dah degil. Itu sebab selalu saya sebut seorang isteri harus memahami suaminya dan tak perlu cuba untuk mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Kerana apabila dia tahu suami dia ada seorang lagi, dia bisa jadi gila. Jadi sebenarnya wanita perlu memahami. Sebab bila lelaki, jadi apabila dia muflis, sebenarnya akaun dia dah tutup semua. Dia akan dapat surat diberikan oleh Jabatan Insolvensi untuk buka satu akaun saja. Untuk dia untuk dia lah, untuk gaji dia masuk dan sebagainya.
Dan kalau tengok banyak dah dia nak join apa-apa ke nak cari income ni, ada tempat dah tak boleh dah. Terutama macam contoh jadi konsultan untuk unit trust ke takafu, memang kebanyakannya memang tak boleh. Dia tulis kalau kita tengok, kalau kita pasang dokumen kita tengok muflis ke tak. Kalau muflis kan tak boleh. Jadi ada banyak tersekat lah untuk kita, tapi bukanlah maksudnya dia dah tak ada live lah. Kita boleh start balik untuk bayar dan sebagainya. Dan ada 3 cara untuk kita keluarkan daripada muflis tu dalam masa cepat lah. Yang tu kita boleh rujuk pada Jabatan Insolvensi. Not necessary sampai habis bayar. Dia ada. Cumanya apabila benda tu berlaku, banyak benda terhalang. Terhalang akaun bank pun satu je yang dibenarkan. Maksudnya adakah macam setiap orang ni macam berbeza-beza caranya untuk keluar pada muflis ni? Ya. Jadi sebenarnya sebab kalau di Jabatan Insolvensi pun ada lebih kurang 3 cara yang berbeza. Jadi jangan kita cakap bila dah muflis dah dia end of the world lah. Jangan. Sebab kita tak tahu banyak benda penyelesaian. Macam contoh kita jumpa orang fail matematik. Oh, aku tak boleh buat, memang kata payah matematik. Tapi kita jumpa orang pandai, kacang je, right? Jadi sebenarnya solusi tu adalah, tak kira, biasalah hidup kita ni mesti kita tersalah langkah. Mungkin dulu dah bergaya, dah sekarang nak stop. Apabila mungkin dah terdengar program ni tengah bergaya ni. Inilah mungkin kita nak isaf awal sebelum mufti. Sebelum mufti, sebelum muflis. So kita masih ada masa, tak ada masalah. Dia boleh keluar dalam masa 5 tahun pun boleh keluar walaupun hutang tu belum habis. Cepat juga 5 tahun. Dia bukan, kan orang duk fikir apabila hutang tu 100,000 kena bayar habis baru ni. Dia ada cara yang kita boleh keluar cepat. Tapi dengan cara yang dibenarkan lah. Apa-apa rujuk pada Jabatan Insolvensi. Jangan dengar sangat orang lah. Kadang-kadang orang cakap dalam TikTok ke setengah benda mungkin telur separuh masak je. So rujuk pada pihak yang berkenaan. Kita bercakap tentang muflis ni, mungkin ada di antara kita ni yang tidak mengetahui dengan lebih detail muflis itu. Nama kita ini bila masa yang kita akan dijatuhkan muflis. Okey. Secara asasnya kalau dulu 30,000. Sekarang ni 50,000. Masa PKP itu dia naik sampai 100,000. Yang tu kadang-kadang berubahlah, tapi kalau kira officially-nya yang akta 50,000. Maksud 50,000 ni kalau kita berhutang, contoh saya berhutang dengan tuan ke 51,000. Tak bayar, tuan pun bawa ke mahkamah. Memang saya boleh dimufliskan. Tapi kalau 49,000 tak. 50,000 dan ke atas. Jangan terkejut bukan sahaja yang berhutang dengan bank. Kita fikir berhutang right? Saya ada kes yang dimufliskan sebab tak bayar cukai. Kan dia buat dulu masa sebuah MLM ni memang naik lah. Dan bergaya sakan dia. Lepas tu dah drop dan dia tak buat dah. Tapi masa dapat income ratus-ratus ribu tu dia tak bayar. So bila election contact dia tak boleh nak bayar dah. Sebab bisnes tu dah tak buat. So dan dia muflis. Sebab hutang cukai tu lebih pada 50,000. Jadi bukan saja hutang dengan bank, tapi tak bayar cukai pun. Boleh juga dijatuhkan muflis lah. Dengan mana-mana kreditor lah, kita dengan siapa. Kalau orang menuntut dia dan jumlah tu lebih daripada 50,000 ataupun combination. Berpakat 3 orang untuk saman dia. 50,000 ke atas memang kita akan dimufliskan. Tak boleh beli rumah, tak boleh beli apalah. Tapi kalau nak keluar daripada muflis tu, rujuklah dengan Jabatan Insolvensi. Untuk maklumat yang sebenar. Baik. Macam mana kalau macam kita nak hentikan daripada kita terjebak dengan perangai trend berbelanja. Kadang saya wanita kan. Saya wanita lah yang paling susah sendiri nak ingatkan diri sini. Jangan shopping dah, jangan dah ni. Macam mana kita nak ingatkan diri kita tu? Okey, yang pertama macam tadi 30% kita curi awal-awal. Kan takut kita tersalah langkah, right? Jadi kita ambil, maksudnya dapat contoh dapat job ke. Tapi kalau biasa orang dapat job, saya takkan suruh ambil 30, saya suruh ambil separuh. Sebab job kan kadang-kadang banyak, kadang-kadang tak ada. Jadi ambil 50%. Dia tak fix amount 50%. Kalau macam artis whatever, better ambil 50%. 50% dah terus lah. Tempat menabur yang tak boleh. Termasuk kalau tapi kita nak masuk tu sebagai emas tak apa. Tapi kalau emas yang kuning lah, kadang-kadang setengah emas yang tak berapa nilai, emas putih kurang lah nilai dia. Manakala yang 70% ni tak apa dah kalau kita tinggal. Macam nasi lah. Tak habis ni aku makan. Tak habis lah habis lah kadang-kadang. Pernah lah kita nak masuk kedai. Banyaknya nasi goreng dia. Tak habis ni. Makan-makan borak kat habis. Betul. Macam itulah gaji. Kalau kita tak ambil dulu, put aside. Kalau kecuali kita dah pindah terus, right? Tak habis ni aku pindah terus. Memang ada lagi kat situ. Ada lagi esok, betul? Tapi jadi maksudnya pindah dulu. Dan pindah dulu sebab gaya ni, sebab nak kata suruh tak bergaya langsung, kadang-kadang kita pun nak merasa. Tapi berpada-pada. Jadi jangan guna hutang, jangan. Sebab benda yang tak bagus ni maksudnya pembiayaan peribadi.
skim angsuran mudah macam tadi, pay letter, kad kredit. 3 ni termasuk hutang-hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Sebab macam kad kredit 4 tahun sekali dia akan jadi double. Lebih baik tak ada kredit card sebab saya tahu saya susah tak jaga diri saya. Bagus. Saya tak apply kredit The card. moment kita rasa kita tak disiplin, jangan benda tu. Pay letter, pay letter pun jangan start lah. The moment kita start, dia akan jadi terjebak. Sebab pas raya sekarang dah duduk dalam bilik tidur lah. Betul. Di hujung jari. Orang macam roti bagus lah. Kira macam beringat lah kan. Kalau pay letter pun saya tak ambil. Tak ambil Tak ambil, tidak dibayar. So yang tadi awal-awal lakonan semata-mata lah. Lakonan semata ya. Okey. Jadi sebagai penutup lah kan program kita, mungkin tuan boleh kongsikan sekarang ni tuan, waktu sekarang ni semuanya mahal. Ayam naik harga, telur pun naik harga. Perbelanjaan sekarang ni barang keperluan kian lama kian meningkat. Dan ada juga selera-selera kita ni yang masih lagi nak hidup dalam keadaan mewah walaupun sekarang ekonomi kita pun macam ni. Jadi apa mungkin pesanan? Okey, antara yang kita perlu tahu, kos makan dulu tahun 2000 adalah RM20 sehari. Mengikut satu kajian dia kata tahun 2027 dia akan jadi RM64 sehari. Maknanya nasi lemak kita zaman 2000 dulu RM1.50, dia akan jadi RM15 nanti. 2027 ni tak lama dah. Dia mungkin lebih cepat, dia akan mungkin lebih lambat kos tu. Sebab kan dia tengok juga perubahan apa yang berlaku. Sebab masa kajian dibuat tak ambil konsiderasi tentang apa COVID. Sekarang ni kita tengok harga ayam ni memang dia ke arah sana dah. Itu satu. Dan harga rumah naik secara purata 100 sehari. 100 sehari. Jadi maksudnya dan di negara Jerman, negara England dengan France, lebih kurang 75% rakyat dia dah menyewa sampai mati. Dia is going to happen. Kat Malaysia yang akan merasa dulu yang tak boleh beli rumah adalah orang yang lebih bergaya. Orang yang akan rasa keperitan harga naik, orang terlebih bergaya. Orang tak terlebih bergaya rasa juga tapi tak seperit yang lebih bergaya. Jadi adakah Malaysia pun akan bertukar diri sendiri itu rupa? Betul. Yang kalau 75% tu sebenarnya banyak dah saya lawati orang yang meninggal mati dalam rumah sewa. Kat Malaysia dah ada trend tu, cuma mungkin 10% kurang atau lebih. Tak setinggi seperti di luar negara. Tapi dalam proses dia akan meningkat sebab harga rumah dia akan naik. Kan seperti yang saya kata tadi, RM100 sehari. Nampak patternnya macam gaji kita tak naik RM100 sehari. Itulah dia kan. Jadi saya rasa bagi saya sendirilah mungkin tidak terlambat lagi sebenarnya kan untuk kita nak sedar diri tentang keperluan hidup kita ni kan. Kadang-kadang kita ni lebih utamakan kepada kehendak berbanding dengan keperluan. Jadi kita kena utamakan keperluan terlebih dahulu dan lihat kepada gaji kita berapa dan simpanan itu 70%. Dan juga 30% untuk emergency. Yang penting sedar diri you all. Kan. Janganlah nak bergaya sahaja. Sebelum tidur tu tengok shopping, jangan. Bayar. Okey, jadi kepada anda semua yang mungkin nakkan lebih lagi berkaitan dengan kewangan ni, bolehlah berjumpa dengan Tuan Syamsuddin. Okey, terima kasih Tuan Syamsuddin. Saya suka. Ya, saya suka. Itu dah hashtag kongsi kepada kita tentang tajuk kita tadi dan seterusnya. Siapa yang suka video-video dekat sini, Sembang Wanita ni, boleh like, share dan subscribe YouTube dan Facebook Mingguan Wanita. Betul. Okey, dan kita jumpa lagi nanti. Saya Fazli Fuad. Saya Doti dalam Sembang Wanita. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.